Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Okey, baiklah. Jadi untuk hari ini kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya dan juga tajuk yang terakhir bagi bab 3. Okey, jadi minggu depan kita akan bercuti selama 2 minggu. InsyaAllah kalau sekolah akan dibuka, kita akan bertemu di sekolah selepas cuti sekolah. Dan kita akan masuk terus ke bab 2, bab 4 daripada buku teks jilid 2. Okey, iaitu tajuk wang. Tapi untuk hari ini kita akan tengok dahulu untuk tajuk perkara yang terakhir untuk bab 3, iaitu tajuk pecahan, puluhan dan juga peratus, iaitu topik selesaikan masalah, di mana kamu akan lihat kesemua masalah contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan pecahan, perpuluhan dan juga peratus, dan kita akan cuba jawab di mana soalan-soalan yang diberi dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk perkataan, dan kamu kena faham perkataan tersebut dan kamu selesaikan. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh guna pengetahuan yang kamu telah belajar sepanjang cikgu ajar berkenaan dengan pecahan, perpuluhan dan juga peratus yang cikgu sudah ajar beberapa minggu yang lepas. Okey. Jadi tanpa buang masa, mari kita lihat dahulu contoh yang pertama untuk hari ini untuk selesaikan masalah. Jadi urutan dia, kita akan masuk dahulu tajuk pecahan, kemudian tajuk perpuluhan dan terakhir tajuk peratus. Kita akan lihat beberapa contoh dahulu. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Okey. Kakak Denny sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kilogram cendawan dan 1/2 kilogram daging gisar. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Okey, sekarang kamu diberi 1/4 kg cendawan dan juga 1/2 kg daging kisar. Okey, jisim dua bahan yang dicampurkan. Jadi, bila dicampur, maka bahan itu akan jadi banyak. Okey, jadi kata kunci di sini, kata kunci, okey, kata kunci dia ialah campur. Dan kamu faham, apabila kamu campurkan sesuatu bahan, maka ia kena tambah. Okey, jadi apa yang kena tambah? Yang pertama, 1/4 kg cendawan, dan yang kedua 1/2 kg daging kisar. Okey, daging kisar. Jadi berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kamu sudah keluarkan ini, maka kamu boleh buat ayat matematik yang mampu menjawab soalan kamu. Okey, kita gunakan ayat matematik seperti berikut. 1/4 kg tambah 1/2 kg sama dengan berapa? Okey, sekarang kalau kamu lihat di sini, ini adalah soalan berkaitan dengan pecahan, di mana pecahan yang ditambah mempunyai penyebut yang berbeza. Okey, jadi cara dia, okey, kita tengok dahulu. Okey, 1/4 tambah 1/2. Okey, soalan cikgu, kalau penyebut dia ini lain, boleh tak kamu tambah? Jadi tak boleh tambah. Tak boleh tambah. Makanya cara yang kamu kena buat ialah kamu cari angka yang kecil. Okey, sekarang ni angka yang kecil ialah 2. Okey, 2 nak menjadi 4, kena tukar kepada 4. 2 macam mana nak jadi 4? Okey, cerita macam ni lah. Okey, kena jadikan 1/2 menjadi pecahan yang setara dengan 1/4. Okey, macam mana nak tahu? Kita lihat dahulu sifar 2. Okey, sifar 2, 2, 4, 6, 8. Ada tak angka yang sama dengan 4? Okey, jadi kita dapat 4. Okey, 4 berada pada hasil darab 2 dengan
2. Okey. Makanya kamu kena darab ini dengan 2. Apabila bawah penyebut sudah didarab dengan 2, maka pengangka pun kena darab dengan 2. Maka jawapan kamu 1/4 tambah 2/4. Okey, barulah kamu boleh selesaikan sebab penyebut dia sudah sama. Okey, bila kita nak selesaikan, bila penyebut dia sama, maka kamu terus tulis penyebut yang sama tersebut, iaitu 4. 1/2 tambah 1/2. 1/4 tambah 2/4 sama dengan 1 tambah 2, 3. Jadi jawapan kamu ialah 3/4 kilogram. Okey, jadi cikgu harap kamu ingat lagi tentang macam mana nak tambah pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeza, iaitu kamu guna pecahan setara. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang lain. Jadi jawapan dia ialah 3/4 kilogram. Kalau kita tukar dalam bentuk nilai ialah 750 gram ataupun 0.75. Nanti itu kamu akan belajar kemudian. Okey, seterusnya. Okey. Ellie ingin membuat alas meja. Dia ada 2/5 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain. Berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Okey, sekarang Ellie ni nak buat alas meja. Dia memiliki 2/5 meter sahaja. Panjang kain yang dia nak pakai. Okey, yang ni dia ada. Yang ni yang diperlukan. Okey, dia perlu sahaja. Okey, diperlukan 9/10 meter. Okey, jadi berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Okey, berapa panjang kain? Berapa baki panjang kain yang dia kena beli? Okey, sekarang dia nak 9/10, tapi dia ada 2/5 saja. Berapa baki yang dia kena beli ke kedai supaya cukup 9/10 meter? Okey, jadi kamu faham di sini, kamu perlu tolak. Okey, yang dicari ialah panjang kain yang perlu dibeli. Okey, jadinya bila dah dapat soalan macam ni, okey, kamu boleh simpulkan maksudnya berapa panjang kain yang perlu dibeli, kalau kita cari baki. Kamu terus bina ayat matematik yang berkaitan. Okey, jadi macam mana nak tolak? Okey, 9/10 dengan 2/5, secara hakikatnya kamu nampak 9/10 lagi besar daripada 2/5. Jadi kamu mulakan dengan nombor yang besar, tolak 2/5 meter. Okey, kalau kamu lihat di sini mempunyai masalah yang sama juga, di mana penyebut dia tidak sama. Jadi kamu kena tukar dahulu penyebut dia sama dengan menggunakan konsep pecahan setara. Okey, dan kita dapati bahawa 5 boleh jadi 10 sekiranya kita darab dengan 2. Okey, makanya kita akan dapat seperti berikut. 9/10 tolak 4/10. 9 tolak 5, 5. 9 tolak 5, 5. Dan 10 disebabkan penyebut dia sama, maka kita terus tulis penyebut yang sama. Okey, 5/10 meter. Okey, tetapi kalau kita lihat di sini, okey, 5/10 adalah satu pecahan yang kamu boleh mudahkan. Kalau kamu jawab sampai di sini betul, tetapi markah dia tidak banyak. Jadi sepatutnya kamu boleh jawab seperti ini. 5/10 kita boleh mudahkan dia dengan cara kita bahagi 5 atas dan bawah. Maka jawapan akhir dia adalah 1/2 meter.
Okey, itu untuk soalan yang kedua. Okey, kat sini kita guna dua konsep, pecahan termudah dan juga pecahan setara dan juga pecahan bentuk termudah. Okay, kita lihat soalan seterusnya iaitu soalan 3. Okey. Soalan 3 sekejap lagi ya. Okey, soalan 3. Kita lihat dahulu. Okey. Hakim memancing sifar puluhan 9 kg udang galah. Suresh memancing sifar puluhan 55 kg udang galah. Berapakah beza jisim udang galah mereka? Okey, sekarang ini Hakim. Yang ini sifar puluhan 55 kg Suresh. Okey, sekarang ditanya beza jisim. Bila beza, kita faham bahawa ini ialah tolak. Okey, jadi di sini kita kena cari perbezaan antara jisim yang didapat oleh Hakim bila memancing dan juga jumlah jisim yang didapat oleh Suresh apabila sudah selesai memancing. Okey, jadi kita boleh bina ayat matematik di sini. Sifar puluhan 9 kg tolak sifar puluhan 55 kg. Okey, jadi cara paling mudah ialah kita bina bentuk lazim. Okey, sifar puluhan 9 tolak sifar puluhan 55. Jadi sebabkan sebelah 9 ni tidak ada apa-apa, kita letak sahaja angka sifar, barulah kamu tulis perkataan kg. Okey, kita bawa terus perkataan kg ini, barulah kita mula menolak. Okey, sifar tolak 5 tidak boleh, maka kamu kena pinjam dengan 9, tinggal 8. Okey, 10 tolak 5 tinggal 5, 8 tolak 5 3. Jadi jawapan kamu ialah sifar puluhan 35 kg. Beza jisim udang galah ialah sifar puluhan 35 kg. Itu untuk untuk perpuluhan. Kita tengok lagi satu contoh perpuluhan. Okey, satu lagi contoh perpuluhan. Okey, sini pen biru lagi, pakai mata besar sikit. Okey, kita pakai pen biru je lah. Okey, jadi di sini kita lihat ya, panjang seutas rantai tangan ialah sifar 0.17 meter. Panjang seutas rantai leher ialah sifar 0.38 meter. Lebih panjang daripada panjang seutas rantai tangan tersebut. Berapakah panjang seutas rantai leher itu? Okey, jadi ini soalan dia agak tricky. Jadi kamu kena faham betul-betul macam mana nak jawab. Okey, dia kata panjang seutas rantai tangan ialah sifar. Okey, tipen lagi ke? Okey, panjang seutas rantai, kita tulis rantai. Okey, rantai rantai tangan. Okey, panjang dia sifar puluhan 17 meter. Okey, jadi kalau rantai leher panjang je kita tahu lagi, tapi kita tahu bahawa dia lebih sifar puluhan 38 meter daripada rantai leher. Dia lebih banyak sifar puluhan 38. Jadi cara dia, kita cari berapakah panjang seutas rantai leher itu. Maksudnya
bila kita tahu rantai leher ni lebih panjang daripada rantai tangan, maka kita kena cari tambah, hasil tambah. Sebab apa? Bila kamu nak cari panjang rantai leher ini, kamu kena tambahkan panjang rantai tangan dengan berapa rantai leher ini lebih daripada rantai tangan. Okey, jadi barulah kita boleh bina ayat matematik dia. Sifar perpuluhan 17 meter tambah sifar perpuluhan 38 meter. Okey, boleh kita bina bentuk lazim. Okey, untuk tambah tak ada masalah kalau di atas kecil, di bawah besar. Sebab apa? Tambah tidak ada masalah dari segi tambah nombor kecil dan nombor besar. Jadi kamu boleh susun cara terbalik sekalipun, tapi kalau kamu susun cara yang betul pun tak ada masalah. Okey, kita buat turun meter siap-siap. Okey, 7 tambah 8. Okey, 7 tambah 8, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 5, 15. Okey, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 3, 5. Okey, jadi jawapan kamu ialah sifar perpuluhan 5 meter. Okey, itu untuk soalan contoh yang keempat. Kemudian kita tengok contoh yang kelima. Cikgu rasa contoh yang terakhir kot tu ni. Okey, contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Okey, jadi ada 100 orang murid dalam kelab catur. Okey, 100 orang murid. Okey, 45 ialah murid perempuan. 45 orang 45 orang murid perempuan. Okey, jadi soalannya di sini nyatakan peratus murid lelaki. Okey, sekiranya kamu nak tahu berapa murid lelaki, cara paling mudah, okey, 100 orang murid adalah jumlah. Okey, jumlah kamu pada asalnya. Okey, kiranya cikgu tulis. Okey, jumlah murid sama dengan murid perempuan, murid lelaki tambah murid perempuan. Okey, ada 2 jantina sahaja dalam kelab catur tu. Okey, jadi kita dapati bahawa jumlah murid ialah 100. Okey, jumlah murid ialah 100. Murid lelaki kita tidak tahu berapa nilai dia. Tambah dengan murid perempuan, kita tahu nilai dia tadi ialah 45 orang. Okey, 45 orang. Makanya kita dapati bahawa kita boleh cari tempat kosong ini dengan kita bawa ke sebelah sini. Okey, jadi kamu punya soalan akan jadi 100 tolak 45 sama dengan tempat kosong. Maka tempat kosong kamu ialah 55. Okey, 55 ni ialah tempat kosong. Okey, ataupun kita panggil anu lah, hari tu kita belajar. Jadi kita dapati bahawa jumlah murid lelaki ialah 55 orang. Okey, kosong. Okey, ataupun kamu nak simbolkan sebagai L. Okey, L. Okey, jadi kita dapati bahawa murid L ada 55. Jumlah kita ada 100. Perempuan kita ada 45. Soalan dia nak berapa peratus murid lelaki. Okey, jadi cara peratus kamu kena cari berapa murid lelaki daripada keseluruhan murid. Jadi didapati bahawa jumlah murid kita ada 100 orang. Maka kita boleh terbitkan satu pecahan dengan yang mudah. Pecahan per 100.
iaitu lelaki. Mestilah berapa bilangan murid lelaki daripada jumlah. Okey, jadi sama juga konsep dia dengan pecahan. Okey, berapa lelaki daripada jumlah. Maka kita masukkan nilai tadi, lelaki ada 55, jumlah kita ada 100. Maka kita dapati bahawa pecahan yang kita dapat ialah pecahan per 100 dan kita boleh tukarkan terus kepada pecahan per 100 dan ditukar kepada peratus. Okey, kalau bawah dia sudah 100, kita bawa sahaja nilai 55 ini dan masukkan simbol peratus. Maka kita dapatlah jawapan dia 55% murid lelaki, 55% daripada murid tersebut adalah murid lelaki. Okey, itu sahaja untuk contoh hari ini. Kejap lagi cikgu akan beri latihan yang di bawah sebelum cikgu tunjuk dulu macam mana nak buat. Okey, dalam sebuah taman, 1/4 daripada kawasannya dipenuhi dengan tumbuhan berbunga. 3/8 ialah kawasan tumbuhan tidak berbunga. Berapakah jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuhan? Okey, 1/4 daripada kawasannya dipenuhi dengan tumbuhan berbunga. Okey, 3/8 daripada ialah kawasan tumbuhan tidak berbunga. Berapakah jumlah kawasan yang dipenuhi tumbuhan? Nanti kamu cuba faham soalan ni. Kita tengok jawapan kamu macam mana. Okey, seterusnya ada dua paket gula yang masing-masing berjisim 0.17 kg dan 0.08 kg. Berapakah beza jisim kedua-dua paket gula itu? Paket gula-gula itu 0.17 tolak 0.08, itu sahaja. Cawan susu mengandungi 30% kalsium. Untuk nyatakan 30% dalam perpuluhan, 30% dalam perpuluhan. Ini cikgu dah ajar semalam. Kita tukarkan 30 pada pecahan per 100, 30 per 100, kemudian kamu tukar dalam bentuk perpuluhan. Kamu jawab 0.3 sifar atau 0.3, cikgu terima. Okey, itu sahaja. Nanti mungkin cikgu akan tambah latihan-latihan sedikit dalam 5 soalan sahaja. Cikgu nak kamu jawab dalam buku tulis kamu. Sebab kamu sudah lama tak menulis, nanti kita akan kamu ambil gambar, kita semak jawapan dia. Dan pada akhir pelajaran, cikgu akan hantar jawapan juga supaya kamu boleh semak sendiri sama ada jawapan kamu betul atau tidak. Okey, jadi itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan ni kamu dapat faham dengan mudah dan insya-Allah bermanfaat kepada semua. Jadi itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat faham dan dapat menonton video ini sehingga habis. Jadi buat latihan itu sebaik mungkin. Kalau kamu ada salah, cikgu amat galakkan kamu buat pembetulan dan cikgu boleh semak balik kalau kamu salah. Tak ada masalah, cikgu boleh bantu. Yang penting kamu kena ada usaha sendiri. Okey, jadi setakat itu sahaja apa yang ingin cikgu sampaikan. Cikgu ucapkan selamat menjawab soalan dengan baik dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kelas yang seterusnya. Berharap sangat kita dapat bertemu kembali di sekolah sekiranya keadaan pandemik ini semakin pulih, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja. Cikgu akhiri pelajaran kita dengan ucapan Assalamualaikum dan sejahtera kepada murid-murid yang cikgu kasih sekalian.